Selamat datang semua. Di sini ialah Big News. Hari ini, kita akan membincangkan perkembangan masyarakat Majmuk Malaysia dari perspektif etika dan peradaban. Adakah hubungan antara kaum semakin baik? Adakah cabaran yang masih dihadapi? Marilah kita bersama dengan wartawan kami di lokasi. Mari kita beralih kepada perspektif wartawan. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Namun, sejauh manakah kemajuan sosial dan budaya merentas etnik telah dicapai, kami menemukan buah beberapa rakyat Malaysia. Sekarang saya akan mencari orang. Ada satu di hadapan. Halo murid, boleh saya tanya kamu satu soalan? Okey, boleh. Baiklah, sebelum itu, sila perkenalkan diri Anda. Halo, nama saya Alif dan saya berbangsa Bahasa Melayu. Pada pendapat Anda, adakah hubungan antara kaum di Malaysia semakin baik? Pada pandangan saya, hubungan antara kaum di Malaysia semakin baik berbanding dahulu. Kita dapat melihat rakyat daripada berbagai kaum hidup bersama, belajar bersama dan bekerja bersama dengan harmoni. Di sekolah dan universiti, pelajar daripada berbagai latar belakang sering bekerja sama dalam aktiviti akademik dan kurikular. Selain itu, ramai rakyat Malaysia juga saling mengunjungi rumah terbuka semasa musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina dan Deepawali. Walaupun masih terdapat beberapa isu yang boleh menimbulkan salah faham antara kaum, kebanyakan rakyat Malaysia tetap mengutamakan perpaduan dan keharmonian. Oleh itu, kita perlu terus memupuk sikap saling menghormati, bertolak ansur dan bekerja sama supaya hubungan antara kaum di negara kita menjadi lebih kukuh dan pada masa hadapan. Terima kasih atas pandangan Anda. Sama-sama. Mari kita beralih kepada orang seterusnya. Murid, Ya, boleh saya tanya kamu satu soalan? boleh. Sila perkenalkan diri Anda dahulu. Halo, nama saya Lim dan saya berbangsa Cina. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Majmuk pada masa kini? Pada pendapat saya, cabaran terbesar masyarakat Majmuk sekarang ialah media sosial yang kadang-kadang menyebarkan isu berkaum atau maklumat yang tidak sahih. Perkongsian berita palsu dan komen yang berunsur provokasi boleh menimbulkan salah faham serta ketegangan antara kaum. Selain itu, masih terdapat segelintir masyarakat yang kurang memahami budaya dan adat resem kaum lain. Keadaan ini boleh menyebabkan stereotip dan prejudis. Oleh itu, kita perlu lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial dan sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Itu memang satu cabaran yang perlu diberi perhatian. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita beralih kepada orang seterusnya. Halo murid, Oh, halo. boleh saya bertanya kepada Anda? Oh, boleh. Sila perkenalkan diri Anda dahulu. Oh, nama saya Mohan dan saya berbangsa India. Apakah yang boleh dilakukan untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Saya percaya pendidikan dan aktiviti komuniti dapat mereratkan perpaduan. Di sekolah, murid daripada berbagai kaum dapat belajar bekerjasama dan memahami budaya masing-masing melalui aktiviti yang dilanjutkan. Selain itu, program gotong royong, sukan dan sambutan perayaan juga dapat mewujudkan peluang untuk rakyat berinteraksi. Apabila rakyat daripada berbagai kaum bekerjasama,
dan bergaul dengan lebih kerap, mereka akan lebih memahami serta menghormati perbezaan budaya antara satu lain. Dan cara ini, semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat dapat diperkukuhkan. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas. Sama-sama. Daripada temu bau tadi, jelas bahawa rakyat Malaysia semakin menerima kepelbagaian budaya dan menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kaum lain. Hubungan antara kaum juga semakin baik melalui pendidikan, pekerjaan dan aktiviti kemasyarakatan. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi, seperti jurang ekonomi, politik berasaskan kaum, serta penyebaran isu sensitif dan berita palsu di media sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, cabaran-cabaran ini boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk memupuk sikap saling menghormati, memahami perbezaan budaya, dan mengamalkan nilai perpaduan dalam kehidupan seharian. Sekian laporan saya dari lapangan. Kembali kepada host di studio. Selamat kembali. Sinilah Big News. Berdasarkan laporan tadi, apakah analisis terhadap perkembangan masyarakat Majmuk Malaysia dari dahulu sehingga kini? Jika kita melihat dari sudut sejarah, pembentukan masyarakat Majmuk di Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajahan British. British membawa masuk buruh dari China untuk bekerja di lombong biji timah dan buruh dari India untuk bekerja di ladang kereta. Manakala orang Melayu kebanyakannya terlibat dalam sektor pertanian. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum tinggal dan bekerja secara berasingan. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan, kesan sejarah tersebut masih boleh dilihat melalui pola penempatan dan hubungan sosial masyarakat. Namun begitu, generasi hari ini lebih terbuka daripada untuk berinteraksi dan bekerjasama tanpa mengira kaum, menunjukkan perubahan yang positif berbanding masa yang lalu. Dari segi sosial pula, interaksi antara kaum semakin meningkat melalui pendidikan, tempat kerja dan aktiviti komuniti. Sebagai contoh, pelajar daripada pelbagai kaum belajar bersama di institusi pendidikan dan bekerjasama dalam pelbagai aktiviti. Di tempat kerja pula, kerjasama antara etnik menjadi perkara biasa dalam mencapai matlamat organisasi. Walau bagaimanapun, integrasi sosial masih belum sepenuhnya menyeluruh kerana masih terdapat sekolah vernakular dan kawasan perumahan yang kurang bercampur. Ini menunjukkan bahawa perpaduan memerlukan usaha yang berterusan dan tidak boleh dicapai secara automatik. Seterusnya, mari kita lihat perkembangan budaya dalam masyarakat Majmuk Malaysia. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya yang unik. Pada hari ini, rakyat pelbagai kaum berkongsi makanan, perayaan dan seni budaya yang menjadi sebahagian daripada identiti negara. Sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina dan Deepawali yang dirayakan bersama menunjukkan bagaimana budaya boleh menjadi medium perpaduan. Namun, globalisasi turut membawa cabaran kerana generasi muda semakin terdedah kepada budaya luar dan kurang mengenali warisan budaya tradisional. Okey. Bagaimana pula dengan realiti semasa masyarakat Majmuk Malaysia? Pada masa kini, isu perkauman dan politik identiti masih menjadi cabaran, terutamanya melalui media sosial yang kadang-kala menyebarkan maklumat sensitif dan menimbulkan salah faham antara kaum. Walaupun begitu, berbagai program perpaduan, aktiviti bila dan kempen nasional terus dilaksanakan untuk mengukuhkan hubungan antara masyarakat. Selain itu, rakyat Malaysia sering menunjukkan semangat perpaduan ketika menghadapi cabaran seperti bencana alam dan krisis negara. Ini membuktikan bahawa masyarakat semakin matang dalam menghargai kepelbagaian. Jika dianalisis dari perspektif etika
etika dan peradaban. Apakah mengajaran yang boleh kita peroleh? Dalam kerangka etika dan peradaban, perpaduan bukan sekadar hidup bersama tetapi mengamalkan nilai hormat menghormati, toleransi, keadilan dan tanggungjawab sosial. Setiap rakyat mempunyai peranan untuk menghormati kepercayaan, adat resam dan budaya masyarakat lain demi mengekalkan keharmonian negara. Kesimpulannya, kemajuan sebenar Malaysia bukan hanya diukur melalui pembangunan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan rakyat untuk hidup bersama secara aman dan saling mempercayai. Apabila nilai etika dan peradaban dimaukan oleh semua lapisan masyarakat, Malaysia akan terus menjadi sebuah negara majmuk yang berjaya dan hormat. Malaysia telah melalui berjalan panjang sebagai sebuah masyarakat majmuk. Kebudayaan bukan kelemahan, tetapi kekuatan jika disertai etika dan nilai peradaban yang tinggi. Terima kasih semua. See you next. Sepanjang kajian dan temu bual yang dijalankan, kami telah memahami bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama yang hidup bersama dalam satu masyarakat. Kami juga mempelajari bahawa hubungan antara kaum di Malaysia semakin baik melalui pendidikan, pekerjaan dan aktiviti kemasyarakatan yang membolehkan rakyat berinteraksi dengan lebih kerap. Namun begitu, masih terdapat beberapa cabaran seperti isu perkauman, penyebaran berita palsu dan salah faham budaya yang perlu ditangani dengan bijak dan bertanggungjawab. Melalui tugasan ini, kami menyedari bahawa perpaduan tidak berlaku secara automatik. Ia memerlukan usaha daripada setiap individu untuk saling menghormati, memahami dan menerima perbezaan antara satu lain. Dari perspektif etika dan peradaban, kami belajar bahawa nilai hormat menghormati, toleransi, keadilan dan tanggungjawab sosial sangat penting dalam membentuk masyarakat yang hormat. Kami berasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang hidup dalam kepelbagaian budaya. Tugasan ini telah membuka mata kami tentang pentingnya memelihara perpaduan supaya generasi akan datang dapat terus menikmati keamanan dan keharmonian yang dikecapai hari ini. Kepelbagaian adalah kekuatan kita. Perpaduan adalah tanggungjawab kita. Terima kasih.